Sebab tu dalam bab qada qada ni, dalil-dalil yang menyebut tentang qada qada ni banyak perkara. Ada dalil-dalil yang berkait dengan keimanan yang wajib kita tahu. Tapi ada dalil-dalil yang menghalangi kita supaya jangan mengkajinya, ada juga. Jadi qada qada ni ada bahagian-bahagian yang disuruh kita pelajari, terutama tentang hakikat qada dan qada itu, dan kewajipan kita mempercayainya. Itu kita kena belajar, tak nak elok, sebab dia sebahagian daripada rukun iman. Tapi ada bahagian yang Allah Ta'ala larang, jangan tebang. Jangan tebang, larang, dilarang. Cerdik mana pun dari nak pergi, cerdik mana pun dari nak pergi orang tu, jangan tebang lah. Tebang memang jatuh kau, sudah diberi jaminan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, idza zukiral qadaru fa'amsiku. Apabila disebut tentang qada qada ni, tapi disebut dari sudut mana? Dari sudut rahsia keadilan Tuhan tu, rahsia hak belakang tu, yang menjadi rahsia Tuhan tu. Mu nak tebang cari juga, sebab apa orang ni kena takdir gini, sebab apa ni kena gini. Itu bukan bahagian. Adanya takdir itu wajib kena tahu. Apa maksud qada, apa maksud qadar, wajib kita belajar, faham? Apa yang akan ditakdirkan, itu jangan cari. Jangan tebang cari buah tu. Itu memang bahagian Allah Ta'ala tidak memberi kemampuan untuk kita bahagian tu. Sebab itu Nabi beri pesan dulu kita, iza zukiral qadaru fa'amsiku. Bila disebut tentang qada-qada, jangan tebang buat pandai-pandai. Duduk nak kehir juga, jatuh haun saja. Fa'amsiku, diam, jangan cakap banyak. Zaman Sayyidina Umar, kalau ada orang cuba nak bahaskan perkara-perkara yang dilarang ni, termasuk mutasyabihat, nya beda dok setara. Pada zaman Sayyidina Umar, nya berdangal pelopoh tamu tu. Kenapa muduk tebang benda hak dilarang? Ada bahagian yang disuruh, ada bahagian yang kita tidak mampu untuk memikirkannya. Tentang rahsia qada-qada yang menjadi rahsia Tuhan, jangan tebang nyelang situ. Tapi disuruh tahu bahawa ada ketentuan. Apa ketentuannya? Tak tahu. Apa kewajarannya, keadilannya? Tak tahu. Itu bukan ilmu yang diberi kepada kita. Dalam sejarah, bila ada orang tebang juga nak mewajarkan dengan otak dia tu, ni timbul penyakit. Kita tebang juga. Tebang ke mana? Dia tebang juga, nak selarah juga ni. Ke mana ni? Nak suruh jadi, biar masuk akal juga. Lalu timbullah Jabariyah, timbullah Qadariyah. Qadariyah mikir pasal ni. Dia fikir pasal mana? Dia kata, kalaulah Tuhan tu menetapkan segala-galanya, dah apa guna kita kalau Tuhan tu menetapkan segala-galanya, tak guna ia suruh kita semayang, tak guna ia suruh puasa, ia tetap belaka dah. Ia mikir selapih. Kalau dia tetap belaka dah, apa guna ia suruh kita semayang? Macamnya barat gini lah, kita ikat kaki kawan ni, suruh lagi kaki ikat. Ia mikir gitu. Ni otak manusia nak kata apa? Autar belaka. Jadi fikir pasal tu. Tidak diberi petunjuk yang lebih. Jadi dia mikir selapih. Mikir selapih memang bertembung. Dia yang menentukan, dia suruh pula. Semayanglah, jangan mencuri. Dia menentukan orang ni terlibat ni, orang ni. Guana ni, tak ada nasiku ni. Ini akhir sekali tak ada nak pergi buat keputusan, tak ada takdir atas kita belaka. Inilah yang disabdakan, innahum majusu hazihil ummah. Mereka ini adalah majusi kepada umat ini. Kerana majusi itu dia iktikad dua Tuhan, Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan baik se, Tuhan jahat se. Jadi orang yang beriktikad ni seolah-olahnya dia beriktikad dua Tuhan. Yang berkuasa hak buat segala-galanya se-Tuhan. Ni ada Tuhan cek saya lagi ni. Kita ni Tuhan cek boleh buat. Orang lain dah nak kawal, dah nak kontrol.
semata-mata nak mewajarkan tadi lah. Kalau Tuhan takdir dah, apa benda dia suruh kita semayang? Tak nak terima. Akhir kali buat keputusan tadi, kita kuasa mutlak, ini menyakit. Tuhan cik seorang lagi timbul. Innahum majusu hazil ummah, majusi kepada umat ini. Isunya sekarang Tuhan menetapkan itu dan ini, itu urusan dia. Tapi pada kita ni yang menentukan dosa pahala bukan atas jadi tak jadi tu, atas mu pilih tak mana, cenderung hati pun nak pergi ke mana. Itulah yang akan menentukan dosa dan pahala. Kita memang tak ada hasrat, memang kita tak ada hasrat nak tinggal semayang, tapi sampai masa tinggal juga. Sebab apa dia? Dah ingat sekarang. Dah ingat gali hari ni banyak urusan kerja dah lalu, dah ingat sekarang, tak pakai so dah ingat semayang zuhur. Secara lahiriah memang tidak semayang, dan hakikatnya itu yang sudah ditakdirkan Allah. Tapi oleh kerana itu bukan kosak dia, jadi dah memang tidak semayang. Tapi oleh kerana itu bukan kosak dia, kalau dia ingat dia semayang, tapi tak ingat, maka perbuatan tak semayang itu tidak dikira dosa pada dia. Tidak dikira. Salah. Kereta serupa, warna serupa, dia ingat. Pergi tengok kereta aku ni cocok, kunci tak masuk, tempat itu penuh kosok kunci. Warna apa kosok-kosok? Kereta orang rupanya. Nak buka pintu kan kereta orang. Baik. Kedudukan sekarang kita sudah merosakkan barang orang. Berdosa hukumnya. Secara lahiriahnya. Memang kita sudah merosakkan. Tapi oleh kerana perbuatan ini memang kita memang salah sungguh. Salah. Maka kita dengan perbuatan itu kita tidak dikira berdosa. Sebab itu kata Nabi, rufi'al qalam an salas, diangkat qalam atas 3 jenis perbuatan, al khata' wan nisyan wa mastukrihu alai. Perbuatan yang terjadi kerana salah, atau perbuatan yang terjadi kerana terlupa, atau perbuatan yang terjadi kerana terpaksa. Tak ada arah benda dah kelapa orang, aku dah akan sehari mati dah aku ni. Tapi rumah ada babi seekor. Ada ni je. Ada kambing belek seekor ni. Ada kambing belek. Orang lain tak ada benda dah. Kita tahu esok aku dah orang aduh dah, padam mati dah ni. Ada benda dah. Tinggal pasir, batu, kayu. Tinggal. Orang lain tak ada benda. Kambing ni, kambing pelak ni ada seekor ni. Makanlah sikit, nak memanjangkan umur. Zahirnya dia telah memakan yang haram. Memang sudah dimakan yang haram. Berdosa lah tu. Tapi oleh kerana itu dilakukan kerana terpaksa. Tidak, perbuatan dosa itu tidak dikira dosa kepada orang itu. Itu dia. Jadi kejadian itu ketentuan yang maha penguasa. Tapi dosa pahala bukan atas hak jadi itu, tapi atas kemana pilihanmu. Situ. Sebab itu untuk mengelakkan keliruan ini, ahli tasawuf membahagikan sesuatu kepada 2. Kita ni yang jadi tembung sebab kita tok atas sejalur kereta api ni. Dengan kereta api memang ya pelaga, kita tu dok kena. Kok pening warna tak boleh pelaga, bekong pelaga. Memang tok atas sarah. Tapi kalau buat jambatan lalu ke bawah sekalipun nampak macam tembung, tak tembung sedarang, kena atur orang tu betul. Tapi bila atur tak betul, nak ngelok warna bekong belakang, pening kepala. Atur tak kena. Atur tak kena. Ahli tasawuf dalam menyelesaikan perkara ini, dia kata bahawa ada 2 perkara. Satunya mereka sebut sebagai hakikat. Apa benda hakikat ni?
yakni segala ketetapan Allah. Antaranya, hakikat itu adalah antaranya rahsia ketetapan Allah terhadap makhluknya. Dan benda ni adalah merupakan suatu ketetapan yang hakiki yang tak ada orang tahu. Mereka namakan ini sebagai hakikat. Sebahagian dari mana hakikat. Yang kedua, hak ni bahagian dalam, bahagian tak nampak. Mereka namakan hakikat. Kita tak tahu. Cuma tahu ada. Benda guananya tak tahu. Tahu. Hakikat sebenar ada ketentuan Allah. Apa benda yang akan ditentukan tak tahu. Sehingga nyata baru tahu. Sehingga nyata baru tahu. Contohnya guana, saya pergi akan bagi masjid malam ni, tadi petang tadi. Ini kita putar, buat panggung wayang, putar ke belakang semula. Berkunang tadi. Kunang tadi anda kata saya bagi. Siapa dia bagi malam ni? Tak tahu. Tapi ketentuan orang yang akan datang malam ni sudah ada. Tapi tak tahu, tak nampak. Tahu tak tahu, tengok. Ni siapa masa dia. Tadi tak siapa, tak tahulah. Kecuali orang yang Allah Ta'ala buka rahsia itu di kalangan para nabi dan para awliya. Para nabi dengan wahyunya, dan awliya dengan kasyafnya. Itu lain cerita. Dibukakan rahsia oleh Allah. Itu kita dalam bercakap abad tu. Nak cakap biar faham ni dulu. Tak tembung. Itu bahagian rahsia dalaman. Tak tahu apa yang akan berlaku. Ahli tasawuf menamakan itu sebagai hakikat. Bahagian dalam, bahagian tak tahu. Adapun bahagian luaran ini mereka namakan sebagai syariat. Perintah supaya semayang. Perintah supaya berpuasa. Suruhan supaya puasa, laksanakanlah puasa. Buatlah, keluarkanlah zakat dan sebagainya. Perintah yang diperintahkan kepada hambanya ini dinamakan sebagai syariat. Ketentuan Tuhan dinamakan hakikat. Duduk dalam. Tak tahu rahsia tu. Perintah supaya buat itu, buat ini, duduk luar ni, luar ni. Atau orang panggil syariat. Dah dalam dengan luar, dak tembung. Hak tembungnya ke mana? Luar dikal semayang, dalam jangan semayang. Memang bau tembung. Tapi hak sekarang tak gitu. Dalam ni ditentukan, mu lagi terlibat tak dengan semayang, tak semayang. Tapi syarak suruh hendaklah kau dirikan semayang. Tapi ketetapan kau bodoh, mu tak dang lagi. Mati dulu. Tak ada. Perintah suruh semayang. Tak masa dah ingat sekarang. Tak ada masa. Ya tidur kerong-kerong tak bangun. Seharian tidur. Sudah ditetapkan. Tidak akan berlawang. Hak berlawang ni, Zohir suruh semayang. Hak batin larang. Mu jangan semayang. Baru berlawang. Jadi dalam ketentuan. Apa yang akan berlaku rahsia. Cuma syarat suruh. Mu kena buat suruh tu. Kalau mu nekat nak buat, tak jadi pun, itu sudah diberi pahala. Orang yang berhasrat nak bangun malam, tak cakap nak cari jang tu. Jang orang kecil, pau kecil tu kau besar sikit, akhir kali besar go cari jang. Siapa tahu tak sedar sekarang automatik tangan berlepak, itu tu tak sekarang. Sedar tak sedar pukul 7 bangun. Atas kosaknya ingin melakukan itu sudah dikira oleh Allah. Sudah diberi oleh Allah. Kenapa? Bukan atas kejadian, atas dirimu tu. Mu nak buat ke tak? Ada kesungguhan atau tidak? Ada niat atau tidak? Itulah dinilai oleh Allah. Bukan atas kejadian. Kejadian itu takdir darinya. Sudah ditetapkan. Jadi gini. Sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma dosa pahala atas dirimu. Keinginanmu. Itu bahagian yang telah buka. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam bab perbuatan manusia ini, bila kait manusia, tidak digunakan perkataan khalaqa wa ja'ala. Itu perbuatan-perbuatan hak buat belaka itu. Tidak digunakan perkataan itu dalam kis perbuatan manusia. Tapi digunakan perkataan kasaba. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat.
manusia akan dapat apa yang diusahakannya. Bukan apa yang dibuat, apa yang diusahakannya. Dan akan tanggung apa kejahatan yang diusahakannya. Ia akan tanggung. Jadi ketentuan dosa pahala bukan atas apa yang terjadi, tapi atas apa yang diniatkan. Ataupun kejadian itu termasuk apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu bahagian. Lebih dari itu jangan soal banyak. Tentang apa yang ditetapkan Allah, difirmankan Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang dibuat oleh Tuhan tu tidak disoal, tak ada orang berani soal. Tak akan ada orang yang akan soal dan tak ada orang berani soal. Kenapa? Itu urusan dia. Wahum yus'alun. Tapi yang akan ditanya, mereka itu yang diperintahkan oleh syarak supaya buat ni. Sebab apa mudah nak buat? Bukan ditanya bab apa jadi, bab apa tak jadi. Itu tak tanya gitu. Sebab apa membuat benda ni? Tidak ditanya jadi tak jadi, tapi bab apa membuat benda ni? Itu yang akan ditanya oleh Allah. Jadi supaya kita faham. Jadi masalah nak balik kepada asal ni, masalah keyakinan. Kenapa hati manusia suruh bolak kepada keyakinan adanya aturan yang sudah diatur oleh Allah, takdir yang sudah ditakdir oleh Allah, sudah ada aturan itu. Lalu hati tenteram. Bila keyakinan ini tidak ada, kita akan menggelabah dan menggelisah. Kenapa? Dihantui oleh sebab yang bermacam-macam. Sebab tu sebab ni. Hak dah tak confirm, tak tahu. Hak kita tahu dah sudah diatur tu, kita tak kisah, sudah ditetapkan. Cuma oleh kerana tak tahu je. Dan perintah, kita diperintahkan supaya cari jalan. Itu je. Cari jalan. Tapi hakikatnya adalah kau yakini sudah ada ketentuannya. Sudah ada takdirnya. Tugas engkau disyariatkan Allah mengusahakan yang terbaik. Menjauhi yang buruk. Itu tugas kita. Apa yang akan terjadi, itu bukan urusanmu, wahai manusia. Bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Jadi atas keyakinan inilah orang tenteram hatinya. Kerana meyakini sudah ada ketetapan itu. Daripada keyakinan itulah menjadikan hati yang bulat tawakalnya kepada Allah. Bulat tawakalnya kepada Allah. Jadi saya sebut ni, saya takut orang keliru. Dan ramai jadi keliru sebab tadilah ia baca selapih. Bila baca selapih jadi qadariyah. Memang kan jadi qadariyah. Baca selapih. Kereta sama kereta duduk searah ni memang bertembung. Tapi kalau bawah tanah saya, hak tak darat ni saya tak ada apa, sekalipun laluan serupa. Hak ni bahagian dalam, hak ni bahagian atas. Lalu tak ada apa-apa, tak belaga. Tapi belaga bila tak atas jalan saya. Qadariyah tak nak takak ni. Tak nak siku dua ni. Kalau dia sudah mentakdirkan ini, tiba-tiba disuruh kita buat gini pula. Dia padahal dia yang takdirkan. Contohnya, sudah ditakdirkan kita tidak solat. Disuruh kita solat pula. Mana pula ni? Tak ada nak gini, tak ada nak sikup ni, bengong gitu je kita lagi. Lepas tu, nak ngelak daripada ni. Sebab apa? Sebab ada dalil. Al-Quran menyatakan, selah ketah pun, kecuali semuanya sudah termaklum pada takdirnya. Selah ketah je jatuh. Selah daun je. Sudah termaklum dalam ilmu Allah. Sudah ada qada-qadarnya. Sudah ada ketetapannya. Itu selah daun. Hak kecil satu tu, selah daun. Hak besar lagi. Sudah selesai penulisan takdir. Sudah tercatat semuanya pada Lauh Mahfuz. Itu bahagian rahsia Tuhan. Cuma tinggal lagi kita ni tak tahu. Dan tidak diberitahu. Disuruh percaya urusan Tuhan itu. Dan itu memperlihatkan sebahagian dari kesempurnaan ilmunya. Kesempurnaan kodratnya. Kesempurnaan iradatnya. Tapi oleh kerana ada dalil dan Quran, ada dalam hadis, mikir kau akal tadi jadi gitu, ada hak selagi akal masuk air. Kalau gitu, kalau dia tetap belah kedah, kalau anda kita nak ngomong mana pun, dia tetap belah kedah.
Pergi nak gomoh nak dara orang ke, nak bahar harta kebun orang ke, bahar tak apa, sudah ditakdirkan. Ini mari akal masuk air ni lagi ni. Mari pesan ni pula. Yang ini dinamakan Jabariyah. Atas dia belaka lah. Jadi nak buat guana pun takdir belaka. Mok paling sekali tengok takdir ke mana tengok. Ni takdir paling sekali. Inilah berlaku zaman Sayyidina Umar bila ada orang yang melakukan jenayah tertangkap lalu nak dijatuhkan hukum. Nak dijatuhkan hukum. Jadi bila nak dijatuhkan hukum, kawan ini mengaji juga kali. Sebab tu orang mengaji ni kadang-kadang kena molek jadi alim telajuk. Alim telajuk jadi loya buruk. Ya alim dok selalu. Alim hati busuk sakit. Memang sakit. Sebab itu dalam keilmuan tasawuf adab sehingga dianggap la ilma liman la adabalah, sehingga dianggap tak ada ilmu bagi orang yang tak ada adab. Tasawuf dipandang kau tu muallim mana sekalipun tapi adabmu tak ada, hati perutmu tu dianggap macam tak ada ilmu. Itu dalam penilaian ilmu tasawuf. Jadi hak ni ngaji kali. Saya berhujah Sayyidina Umar. Dia kata aku curi ni ditakdirkan Allah. Sedar. Bila nak jatuh hukum dia kata aku buat ni bukan benda, sudah ditakdirkan. Ya buat ke Sayyidina Umar. Kawan ni bekan juga. Aku nak jatuh hukum kamu ni pun ini juga takdir Allah. Molek belawang. Takdir sama takdir. Mau buat pun takdir. Aku nak jatuh pun ni juga takdir Allah. Susah. Tak ada apa-apa. Jadi kita dilarang berhujah dengan takdir kecuali dalam beberapa perkara. Nak mewajarkan kejahatan kita, apa yang akan kita buat, semua itu perkara-perkara yang tidak dibenarkan berhujah dengan takdir. Ada sedua perkara je kita boleh. Perbuatan salah kita lepas-lepas tu atas dasar kita nak sesali, kita sedar dah, kita dah buat dulu. Tu ingat balik Allah aku buat berjahat. Tu tak apa. Allah buat mana dulu sudah ditakdirkan aku jadi gitu dulu. Hari ni aku sedar balik. Tu boleh. Tapi nak mewajarkan kesalahan kita yang sudah terbuat atau yang akan kita buat, itu tidak dibenarkan sama sekali. Bukan salah apa, salah tempat letak. Zaman Nabi, Sayyidina Ali digerak oleh Nabi untuk bangun malam. Apa jawapan Sayyidina Ali? Kalau ditakdirkan Allah, bangunlah aku. Sedap jawab. Nak kabarnya kalau tak ada takdir, aku bangunlah. Kalau aku nak bangun tu, tak ada takdir tu. Nabi, apa reaksi Nabi atas jawapan itu? Nabi katok peha dia ni sampai merah. Nak marah. Salahkah apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Bahawa bangun tak bangun itu ditakdirkan Allah. Tidak salah. Salahnya kat mana? Salah tempat letak. Salah tempat letak. Bukan takdir itu yang salah, tapi pemakaian itu yang salah. Baik, nak tanya saya. Tapi kotor kayak bahasa ni. Bahasa kotor kan. Barang-barang yang duduk dalam perut kita tu. Kita. Kotor tak kotor? Memanglah. Kalau ada orang buang situ, berapok kita tembus lagi. Memang kotor. Tapi tidakkah kita semayang benda tu ada dalam perut kita? Kita semayang benda tu ada dalam perut kita. Sebab apa? Ia berada pada tempatnya. Cuba tu ambil luar tengok. Batal habis semayang. Itulah. Salah tempat letak. Bukan salah pada qada, salah tempat letak. Mungkin khabar rumah orang takdir, memanglah tempat meletak tu salah. Salah tempat letak. Seperti itu kita fahami. Baik. Jadi bab ini, bab kita tidak diberi ruang yang besar. Dan inilah bab yang banyak orang gelicir. Bab tempat orang banyak gelicir. Dan kita tidak disuruh. Sejarah sudah mencatatkan banyak kelompok jadi menyimpang, jadi sesat kerana duk bahas bab ni.
Kerana bahas tentang masalah qada dan qadar. Banyak yang jadi sesat kerananya. Maka ahli sunnah menggabungkan dua aspek itu. Mengambil jalan tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Sebab itu slogan mereka, slogan ahli sunnah ni, terutamanya ahli-ahli rohani di kalangan mereka itu, slogan mereka sebagai dalam bentuk tindakan, jangan menyalahkan takdir. Maksudnya, tetap ada takdir. Apa yang berlaku sudah ditakdirkan. Tapi jangan mengalah dengan takdir. Itu sikap. Jangan menyalahkan. Sebab apa? Memang sudah ditakdirkan. Tapi jangan mengalah. Cari jalan lagi. Yang sudah terjadi, terima saja. Sudah ditakdirkan Allah. Tapi jangan mengalah. Kau kena cari jalan lagi. Kau kena perbetulkan lagi. Ini sikap hati yang arif.